Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Wa sakhanna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat tayra kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, insya-Allah pada kali ini kita akan meneruskan lagi bacaan kitab Tuhfatus Saniyah yang membicarakan tentang 40 keadaan ahli waris fardu ataupun ashabul furud. InsyaAllah kita akan sambung pada halaman yang keempat. Saya hanya petik matan yang nak kita baca pada hari ini, iaitu qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain wa'lam, dan ketahuilah kamu wahai pembaca, annal furuda al-mazkurata fil Qur'ani sittah, sesungguhnya fardu-fardu yang disebut di dalam Al-Quran itu ada 6. Yang dimaksudkan dengan al-furud di sini adalah jamak fardun. Apabila disebut fardun di dalam istilah ilmu faraid, ia memberikan maksud nasibun muqaddarun minat tarikati syar'an, iaitu bahagian yang telah ditentukan daripada pusaka peninggalan si mati, harta pusaka peninggalan si mati oleh syarak. Syarak yang menentukan bahagian. Assalamualaikum Ustaz Azmi. Boleh tak Ustaz Azmi paparkan kitab tu? Kitab tu penuh. Nak paparkan semua ke? Sebab saya dah masukkan dalam usrah GPI yang satu Malaysia tu, takut mereka tak ada kitab tu. Saya dalam grup tu saya dah masukkan. Cuba cari dalam grup tu, dalam grup bedah kitab tu. Boleh buka tak kat situ? Dalam grup. Apa maksud dia? Apa Ustaz Azmi paparkan macam minggu lepas? Oh, sebab saya nak baca yang ni saja. Nanti sekejap ya. Okey, teruskan Ustaz Azmi. Tak apa Cuba cari dalam tu buku surah 4. Saya hanya nak baca yang ni saja hari ni daripada kitab tu. Boleh buka sebab nanti dia akan makan masa yang agak lama juga nak scroll naik tu. So saya jimat, saya terus ambil apa yang nak dibaca saja dalam kitab tu. Boleh boleh duduk dalam grup. Dalam grup bedah kitab tu ada. Kemudian yang pada ustaz pun saya ada bagi. Ustaz boleh minta tolong share dekat dia orang. Okey, boleh. Baik, kata tuan pengarang kita, ketahuilah sesungguhnya furud ataupun fardu-fardu yang disebut di dalam Al-Quran itu ada 6. Ini kita dah terangkan minggu lepas, iaitu yang pertama 1/2, an-nisfu, wa-rub'u 1/4, wa-thumunu 1/8, wa-hiya naw'un. 1/2, 1/4 dan 1/8 ini adalah satu kumpulan lah, kita katalah kumpulan A. Was-thulutsani, was-thuluts, was-sudus. 2/3, 1/3 dan 1/6. Wahia nau'un akhar, dan ini adalah kumpulan yang kedua, jenis yang kedua. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan siapakah dia waris-waris yang berhak mendapat 1/2. Waris-waris yang layak mendapat 1/2, tengok di bawah tu iaitu, tengok bawah tu, az-zawju, suami, al-bintu, anak perempuan, bintul ibni, cucu perempuan daripada anak lelaki, al-ukhtu syaqiqah, adik-beradik ataupun saudara perempuan seibu sebapa, al-ukhtu li'ab, iaitu saudara perempuan sebapa. Hari ini kita akan lihat
golongan ataupun waris-waris yang mendapat 1/2 sahaja, dan apakah syarat-syarat yang melayakkan mereka mendapat bahagian 1/2 tersebut. Okay? Kita lihat yang pertama dahulu ya. Al-furudun nisf, ada 5 orang waris, ahli waris yang berhak untuk mendapat bahagian 1/2. Bukanlah bermaksud apabila kesemua waris-waris ini ada di dalam sesuatu gambaran masalah, mereka ini semua akan layak menerima 1/2 itu secara automatik. Tidak. Mereka ini hanya layak menerima bahagian 1/2 itu sekiranya mereka memenuhi segala syarat-syarat yang telah ditentukan. Sebagai contoh, kita lihat yang pertama. Suami layak ataupun berhak untuk mendapat bahagian 1/2 apabila dia memenuhi satu syarat ini, iaitu idza lam yakun lizaujati far'un warithun minhu aw min ghairihi, iaitu apabila si mati, iaitu isteri dia lah si mati, apabila si mati ataupun isterinya ya tidak mempunyai farak waris, tidak mempunyai farak waris minhu. Farak waris itu siapa? Iaitu anak lelaki kepada si mati, ataupun anak perempuan kepada si mati, ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki kepada si mati dan ke bawah, ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki sehinggalah ke bawah, iaitu cicit perempuan daripada cucu lelaki kepada anak lelaki kepada si mati, dan seterusnya ke bawah. Al-far'ul waris. Nanti sekejap lagi insya-Allah kita akan bincangkanlah siapakah yang dimaksudkan dengan farak waris. Sebahagian kitab dalam bahasa Melayu menterjemahkannya sebagai golongan bawah yang mewarisi. Di dalam buku teks kita ditulis sebagai anak sahaja. Ya? Jadi kita akan bahaskan nanti siapakah yang dimaksudkan dengan farak waris. Minhu, sama ada farak waris itu datangnya daripada si mati, ya? Ataupun farak waris itu datangnya daripada suami dia, ataupun daripada selain suami dia. Sebagai contohnya begini. Okay. Saya cuba keluar sekejap ya. Okey, katakanlah yang meninggal dunia itu mayit mayit nama dia si mati mayit. Nama dia Aminah. Nama dia Aminah. Kemudian dia ni suami dia Zauj, suami dia ni bernama Amran. Hasil perkahwinan Aminah dengan Amran, ya, dia dapat anak lah. Dapat anak. Katakan seorang lelaki, seorang perempuan. Anak lelaki satu anak lelaki dan satu anak perempuan. Baik, anak lelaki ni katalah namanya Ali. Anak perempuan ini namanya Amnah. Asma lah, jauh sikit lah nama Asma. Apabila Aminah meninggal dunia, baik, katakanlah sebelum ni, sebelum Aminah meninggal dunia, dia adalah seorang janda lah. Dia dah berkahwin dengan seorang lelaki lain. Dia berkahwin dengan, berapa lama dia? Nama dia Hasan. Nama suami dia Hasan. Suami dia yang mula sekali, ya, Hasan, Zauj yang pertama.
Suami yang pertama, suami yang kedua. Okey, kemudian barangkali suami dia dah meninggal dunia ataupun bercerai, kan? Dia ada anak ni. Hasan, dia kahwin dengan Hasan, dia dapat anak. Ya. Katakanlah anaknya di sini satu anak lelaki, satu anak perempuan. Anak lelakinya bernama Kasim lah. Anak perempuannya bernama Asia. Okay. Jadinya asalnya Aminah ni, ya, dia telah pun berkahwin dengan Hasan dan memiliki dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang lelaki bernama Qasim, manakala yang perempuan bernama Asia. Kemudian suami dia meninggal dunia lah. Suami dia meninggal dunia, maka jadilah dia seorang janda. Beberapa tahun kemudian selepas suami dia meninggal dunia, dia pun berkahwin dengan seorang lelaki lain lah. Yang bernama Amran. Dia berkahwin dengan Amran. Hasil perkahwinan Amran pula, dia mendapat dua orang anak juga daripada Amran. Iaitu yang lelaki bernama Ali, yang perempuan bernama Asma. Jadi apabila Aminah ini meninggal dunia, dia mati, maka Amran ini dia akan dapat 1/4 bahagian. Mengapa dapat 1/4 bahagian? Tidak dapat 1/2. Kerana si mati ini, iaitu Aminah, isterinya, memiliki farak waris. Ada 4 orang farak waris di sini. 2 lelaki dan 2 perempuan. Yang lelaki ini datangnya daripada Amran, suaminya yang hidup semasa kematiannya. Ya, manakala 2 orang lagi ni, 1 lelaki dan 1 perempuan, iaitu Qasim dan Asia ini juga adalah farak waris kepada si mati. Walaupun Qasim ini bukan datangnya daripada Amran, bukan benih daripada Amran, dia adalah benih daripada suaminya yang mula-mula. Ya, jadi itulah tadi yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita tadi, ya. Kalau kita baca apa maksud pengarang tadi, dia kata apa? Ya. Kata di situ, idza lam yakun lizaujah, iaitu apabila tidak ada bersama-sama dengan isteri itu farak waris, ya, keturunan ke bawah ataupun golongan bawah yang mewarisi daripadanya, iaitu daripada zauj, daripada suami, ya, au min ghairihi, ataupun daripada selain suami. Dalam kes tadi ialah yang selain suami ialah suami dia yang pertama. Jadi kena faham kat sinilah. Kalau si mati itu ada anak, ada farak waris, makanya suami dia yang masih hidup tadi tidak akan layak menerima 1/2. Dia akan layak menerima 1/4. Sebaliknya, kalau semua waris itu tidak ada, si mati, farak waris kepada si mati itu tidak ada langsung, ataupun telah meninggal dunia lebih awal sebelum si mati itu meninggal dunia, maka suami tadi layak untuk menerima 1/2. Baik, kita lihat siapakah yang dimaksudkan dengan farak waris, ya. Lihat siapakah yang dimaksudkan dengan farak waris, ya. Saya cuba buatkan siapakah yang dimaksudkan dengan farak waris. Ini penting, ni istilah ni, ya. Baik, farak waris. Farak artinya golongan bawah, ya. Farak golongan bawah, keturunan ke bawah. Waris artinya yang mewarisi. Waritha yarithu, fahuwa warithun, ya, isim fa'il. Farak ni maksudnya golongan bawah, usul golongan atas, ya. Contoh dia, mayyit, ini si mati, okay. Kemudian si mati ni ada anak lelaki, dia ada ibn, anak lelaki. Kemudian dia ada bin. Baik, ibn ini adalah farak. Dia juga, bin pun adalah farak, keturunan ke bawah.
Adakah ibn ini mewarisi? Ya, dia mewarisi. So kita namakan dia farak waris. Ini farak, bin pun farak waris, dia mewarisi. Kemudian kalau ibn anak lelaki ini ada anak lelaki juga, iaitu ibn, cucu lelaki daripada anak lelaki. Maka ibn ini juga berpotensi untuk mewarisi. Maka dengan sebab itu dia tergolong dalam farak, keturunan ke bawah, golongan bawah, waris yang mewarisi. Begitu juga kalau ibn anak lelaki ini ada anak perempuan, iaitu bin, cucu perempuan daripada anak lelaki. Maka bintu ibn ini juga adalah farak dan waris, mewarisi. Seterusnya, begitulah seterusnya. Turun ke bawah, ibn, bin. Ini semua adalah farak, keturunan ke bawah, waris yang mewarisi. Sampailah ke bawah ni. Sama keadaan dia. Ini saja yang mewarisi. Farak yang mewarisi. Apabila kita sebut farak waris, siapa itu farak waris? Iaitu ibn, bin, ibn, bintu ibn lil mayyit, ataupun bintu ibn lil mayyit, ataupun ibn lil mayyit, ataupun bintu ibn sampailah ke bawah. Ya, ada pun, ya, saya tengok situ ya. Ada pun, ni anak perempuan kan bintun, anak perempuan kepada si mati, kalau dia ada anak lelaki. Ataupun dia ada anak perempuan kat sini. Anak lelaki, walaupun dia cucu lelaki ni, cucu lelaki daripada anak perempuan kepada si mati. Cucu lelaki ataupun ibnu bin ini lil mayyit, dia bukan waris. Dia farak, keturunan ke bawah, tapi ghairu waris. Ya? Keturunan ke bawah yang tidak mewarisi. Begitu juga dengan bintu bin, cucu perempuan daripada anak perempuan kepada si mati. Dia adalah farak waris. Maka kalaulah ibnu bin ini adalah farak ghairu waris, keturunan ke bawah tetapi tidak mewarisi, apatah lagi keturunan dia, tentulah tidak mewarisi. Ya, sama. Sampailah ke bawah. Tidak mewarisi. Sama dekat sini. Ibn bin. Yang warna merah ni tidak mewarisi. Dia farak tetapi tidak mewarisi. Begitu juga, ya, bintu ibn, punya anak, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang warna merah ni semua tidak mewarisi. Sini pun sama. Sampai bawah. Jadi bila disebut farak waris, siapakah yang dimaksudkan dengan farak waris? Iaitu ibn, ya, ibn dan juga bin. Ataupun ibn lil mayyit, ataupun bintu ibn lil mayyit, ataupun ibn lil mayyit, ataupun bintu ibn lil mayyit, dan ke bawah. Yang warna merah ni semua ni adalah farak, keturunan ke bawah, tetapi dia tidak mewarisi. Kehadiran dia di dalam sesuatu gambaran masalah itu tidak mempengaruhi sesiapa pun. Ya, sebagai contoh. Saya bagi contoh. Kalaulah si mati itu mayit, ya. Si mati itu mayit meninggalkan zauj, meninggalkan seorang suami dan meninggalkan seorang ab, bapa. Minta maaf, meninggalkan, saya potong balik. Dia meninggalkan bin cucu perempuan daripada anak perempuan. Baik, berapakah bahagian yang layak ataupun suami ini berhak untuk dapat sekiranya si mati itu meninggalkan seorang suami dan juga seorang cucu perempuan daripada anak perempuan? Ada sesiapa tak nak cuba jawab? Ada? Syaradi ke nak cuba jawab? Berapakah bahagian suami dalam masalah seperti ini? Si mati meninggalkan seorang suami dan seorang cucu perempuan daripada anak perempuan. Cuba lihat. Suami mendapat bahagian 1/2 fardu apabila tidak ada bersamanya farak waris. Tidak ada bersamanya farak waris.
Baik, dalam gambaran masalah ini, adakah bersama suami ini farak waris? Kita lihat, bintu bintin, cucu perempuan daripada anak perempuan. Adakah cucu perempuan daripada anak perempuan ini tergolong dalam golongan farak waris? Ada sesiapa nak cuba jawab? Saya cuba, Ustaz. Boleh? Jawapan dia 1/4 kerana si mati ada farak waris, Ustaz. Okey. Ustaz Radi kata suami dapat 1/4 kerana dalam hal ini ada farak waris. Baik, adakah bintu bintin ini farak waris? Cuba tengok kat sini. Sini kan, yang warna merah. Bintu bintin, cucu perempuan daripada anak perempuan ini bukan farak waris. Dia adalah farak saja. Dia bukan waris. Sebab tu kena faham betul-betul konsep farak waris. Keturunan ke bawah yang mewarisi. Di dalam buku teks kita tu, tingkatan 5 tu, dia hanya tulis anak saja. Anak saja. Bila disebut anak dalam bahasa Melayu ni, kita faham siapa? Iaitu anak lelaki dan anak perempuan saja kan? Betul tak? Yang sebenarnya istilah yang paling tepat ialah far'un waris. Cawangan keturunan ke bawah waris yang mewarisi. Yang warna merah ni, tengok ni, bintu bintin lil mayyit. Far'un ghairu waris. Ibnu bintin lil mayyit. Far'un. Dia keturunan ke bawah. Fara' ghairu waris. Faham tu? Maknanya kat sini suami akan dapat 1/2. Sebab bintu bintin ini bukan farak waris. Bukan anak keturunan ke bawah yang mewarisi. Jadi istilah yang paling tepat ialah far'un waris. Sebab itu saya tidak terjemah pun ke dalam bahasa Melayu. Kalau saya nak terjemah, saya akan terjemah dengan keturunan ke bawah yang mewarisi. Kalau saya nak terjemah lah, tapi saya tak terjemah. Saya tetap kekalkan juga penggunaan istilah far'un waris. Itulah istilah yang paling tepat sekali. Sebab ayat surah An-Nisa ayat 11 itu kan, yusikumullahu fi auladikum. Perkataan aulad di situ memberi maksud anak lelaki dan anak perempuan. Begitu juga cucu lelaki daripada anak lelaki, cucu perempuan daripada anak perempuan, dan sampailah ke bawah. Jadi secara umumnya farak waris ini terbahagi kepada 2. Kepada 4 lah, setengahnya bagikan dia kepada 4. Ya? Satu, ya, farak waris muzakkar. Farak waris muzakkar lelaki. Yang kedua farak waris muannas yang perempuan. Farak waris muannas. Baik, farak waris muzakkar ini yang pertama sekali ibn lah, anak lelaki. Dan juga ibn. Dan ke bawah wa in nazala al ibn. Ibn atau ibnu ibn atau ibnu ibn wa in nazal, dan ke bawah. Kemudian yang perempuan pula ialah bintun, anak perempuan. Dipanggil dalam bahasa Arab bintu sulbiyah. Bintun sulbiyah, yakni waladus sulbi. Kerana tidak ada pengantara di antara anak perempuan dengan si mati. Tidak ada orang tengah. Begitu juga ibn kepada dengan si mati itu tidak ada wasitah, tidak ada pengantara antara ibn dengan si mati. Maka dengan sebab itu dia dipanggil sebagai ibn sulbi, keluar daripada sulbi si mati. Kemudian bintu ibn. Bintu ibn. Dan ke bawah wa in nazala abuha. Apa maksud wa in nazala abuha? Bintu ibn. Bintu ibn. Bintu ibn. Nak cakap dalam bahasa Melayu susah. Sebab tu saya lebih cenderung menggunakan istilah yang dalam bahasa Arab. Sebab dia ringkas dan cepat, dan bahasa Arab ni bahasa yang paling kaya. Dia boleh mengungkapkan banyak perkara yang tidak boleh diungkapkan oleh bahasa-bahasa yang lain. Ya? Jadi inilah dia 4 golongan asas di dalam farak waris. Ibn dan ibnu ibn wa in nazal ini disebut sebagai far'ul waris al-mudakkar. Manakala bintun dan bintu ibn wa in nazala abuha ini disebut sebagai al-far'ul waris al-muannas. Apabila disebut far'ul waris mutlaqan, ya, iaitu farak waris secara mutlak, maka
dia bermaksud keempat-empat ataupun kesemua farak waris ini tanpa ada sebarang pengecualian. Ya? Al-far'ul warith mutlaqan. Apabila disebut al-far'ul waris al-mudzakkar, hanya bermaksud ibn dan ibnu ibn wa in nazal. Apabila disebut al-far'ul waris al-mu'annas, dia memberi maksud bintun, iaitu anak perempuan, wa bintu ibn wa in nazala abuha, cucu perempuan daripada anak lelaki dan ke bawah, seperti cucu perempuan daripada cucu lelaki kepada anak lelaki kepada si mati dan ke bawah. Okay. Harap tentang konsep farak waris ni semua dapat faham. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada soalan kan? Semua faham? Kalau faham, kita patah baliklah kepada sekejap ya. Kepada nota kita ni. Tengok situ. Ya. Jadi maknanya syarat suami nak dapat 1/2 itu mesti jangan ada dalam gambaran masalah tersebut farak waris kepada si mati. Sama ada farak waris itu datangnya daripada suami tadi ataupun daripada selain suami, iaitu suami yang terdahulu bagi perempuan tersebut. Sama ada suami dia itu meninggal dunia, mati, ataupun dengan sebab bercerai daripada suaminya yang pertama ataupun suami dia yang sebelumnya. Baik, sekarang saya rasa elok kita cuba buat latihan lah ya. Kita pergi latihan. Minta peserta kalau boleh berikan respon lah ya bila saya bagi latihan tu ya. Pada balik kat sini. Baik, minta bagi respon ya. Si mati meninggalkan mayit. Okey, si mayit meninggalkan, yang pertama dia meninggalkan zauj. Kemudian kemudian ab. Saya tukarlah tukar ab tak lah. Kemudian di kemudian am syakik, iaitu bapa saudara sebelah bapa yang seibu sebapa dengan bapa kita. Okay. Baik, dalam gambaran masalah ini kita tengok fokus dekat suami ya, sebab kita cerita pasal suami. Adakah dia layak untuk dapat 1/2? Minta tolong respon. Peserta semua dapat, rakan-rakan dapat respon. Adakah di sini suami layak untuk mendapat fardu 1/2? Minta siapa-siapa respon. Layak. Mengapa dikatakan layak dalam masalah ni? Kerana tak ada turut waris. Ya, kerana tidak ada farak waris dalam gambaran masalah ni. Siapa ya yang jawab tadi? Saya tak perasan lah situ. Mazni ya. Ustazah Mazni binti Ambak ya. Ustazah Mazni dari mana ya? Boleh berkenalan ke? Saya dari SMK Bandar Sungai Buaya. Masjid Tanah Okey, Sungai Buaya. Okey, Ustazah Mazni kata dia layak untuk mendapat 1/2 ya, sebab apa layak 1/2? Kerana tiada farak waris pun dekat sini. Maka suami layak untuk dapat 1/2. Berapakah bahagian ibu? Kita tak bahas lagi. Jangan cerita lagi. Kalau ceritakan pening. Dia kena step by step. Am syakik pun kita tak belajar lagi kan. Dia belum sampai lagi tajuk dia. Jangan pening-peningkan kepala. Tanda soal je begitu. Kita belajar step by step. Baik. Seterusnya saya bagi contoh lain pula. Si mati meninggalkan zauj, suami. Kemudian ibn, iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki. Kemudian dia meninggalkan syakik. Seorang syakik ada seorang.
Ada seorang asyakib, dua orang asyakib. Baik, dalam situasi ini, ya, suami, kita tengok suami saja. Adakah suami layak untuk mendapat 1/2? Minta siapa-siapa respon. Tidak layak, Mazni lain. Sekejap saya tengok dekat. Sekejap ya. Saya tengok dekat chatting Muiz kata tidak layak 11.31. Ya, sebab betul jawapannya tidak layak ya. Tidak Ustaz, tidak. Yang kata layak ni siapa? Muiz sebab apa? Ya, kita lihat dekat situ balik Sebab dalam gambaran masalah ini ada farak waris, iaitu Ibn. Dia adalah farak keturunan ke bawah dan dia juga adalah waris yang berpotensi untuk mewarisi pusaka. Maka automatiklah di sini suami tak layak dapat 1/2. Kalau dia tak layak dapat 1/2, maknanya dia akan dapat 1/4 saja. Sebab suami ini ada dua keadaan saja. Ya, sama ada 1/2 ataupun 1/4. Suami akan dapat 1/4 sekiranya si mati meninggalkan farak waris. Ya, saya harap semuanya fahamlah ya. Tak perlu beri contoh yang lain lah ya. Yes. Baik. Seterusnya ya. Kita pergi balik kat nota kita ni. Bagi kat nota kita balik ni, kita tengok ya. Golongan yang kedua pula ya, yang berhak mendapat 1/2 iaitu al-bintu. Anak perempuan kepada si mati layak untuk mendapat 1/2 bahagian fardu dengan syarat idza infaradat amman yusawiha wa khalat an mu'assibin. Jadi kat sini ada dua syarat yang melayakkan seseorang anak perempuan itu mendapat bahagian fardu 1/2 daripada keseluruhan harta pusaka. Syarat yang pertama apabila anak perempuan ini infaradat, berseorangan daripada musawin dia. Siapa musawin dia? Iaitu bintun ukhra, iaitu anak perempuan yang lain. Kalau si mati itu meninggalkan seorang anak perempuan sahaja, tiada waris yang lain lah sebagai contoh, maka anak perempuannya itu akan mendapat 1/2. Sebaliknya kalau si mati itu meninggalkan dua orang anak perempuan, maka mereka berdua tidak layak menerima 1/2 setiap seorang. Bahkan mereka akan mendapat bahagian 2/3 lah. Dia akan bahaskan nanti waris-waris yang mendapat bahagian 2/3. Jadi di sini ada dua syarat yang melayakkan seseorang anak perempuan itu mendapat bahagian fardu 1/2, iaitu syarat yang pertama, dia mesti berseorangan, tidak ada anak perempuan yang lain, tidak ada musawin dia, tidak ada musyarik dia, iaitu bintun ukhra. Dan syarat yang kedua pula, jangan ada mu'assib. Siapakah mu'assib bagi al-bin? Mu'assib al-bin itu ialah ibnun, anak lelaki. Ya, anak lelaki. Baik, saya akan bawa ke, sekejap ya. Saya akan pergi ke sini. Okey. Baik, kalau si mati itu, saya bagi contoh ya, meninggalkan seorang anak perempuan. Ada seorang anak perempuan saja. Kemudian ada syakik. Adik-beradik lelaki seibu sebapa kepada si mati. Ya. Maka dalam gambaran masalah ini, bin akan dapat 1/2. Mengapa dapat 1/2? Kerana kedua-dua syarat itu dipenuhi. Apakah syarat yang pertama? Adam tiada musawin. Tidak ada anak perempuan yang lain lah, yang sama taraf dengan dia. Tidak ada anak perempuan yang lain. Adam musawin. Dan syarat yang kedua, Adam al-mu'assib. Tidak ada anak lelaki yang mengasabahkan dia, yang memungkinkan dia untuk mendapat asabah bil ghaib. Kalau kedua-dua syarat ni
dipenuhi, iaitu tidak ada anak perempuan yang lain, tidak ada AP yang lain, bentun yang lain bersama-sama dengan dia di dalam gambaran masalah ini, dan tidak ada anak lelaki bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan bentun ini, maka bentun ini akan mendapat fardu 1/2 daripada keseluruhan harta pusaka. Banyak tu. Kalau harta pusaka itu bernilai 2 juta, maka anak perempuan seorang ni akan dapat 1 juta ringgit. Ya, besar. Cuba kita lihat, saya berikan gambaran masalah di mana, ya, saya beri gambaran masalah ini. Si mati meninggalkan seorang anak perempuan. Kemudian ada lagi seorang anak perempuan, 2 orang lah. Kemudian ada ahli banyak ahli Baik, dalam gambaran masalah ini, adakah bentun ataupun anak perempuan ini layak untuk mendapat 1/2 setiap seorang? Minta respon, siapa-siapa respon? Mazni tak layak. tak layak. Tak layak. Sebab apa dia tak layak dalam masalah ni? Sebab dia bukan tunggal. Ya. Dia ada 2 adik-beradik perempuan kat situ. Kerana dia tidak memenuhi syarat yang pertama tadi, iaitu adamun musawin. Ada anak perempuan yang lain bersama dengan dia, maka dia tak layak dapat 1/2. Dia akan layak 2/3. Kita belum belajar lagi yang tu. Jadi saya tak nak peningkan kepala. Kita jangan fikir tu tentang tu. Jadi kat sini dia tak layak dapat 1/2. Kat sini dia layak 2/3 lah. Nanti kita akan belajar, jangan pening. Baik, habis. Kemudian saya beri contoh lagi. Si mati meninggalkan seorang anak perempuan, bentun. Dia meninggalkan seorang anak perempuan. Kemudian dia meninggalkan ibin. Ada lagi ibin lah, 2 orang ibin lah, anak lelaki. Baik, adakah dalam masalah ini anak perempuan ini layak untuk mendapat 1/2 daripada keseluruhan harta pusaka? Minta respon. Adakah layak anak perempuan tadi dapat 1/2 fardu bersama-sama dengan anak lelaki? Tak layak juga. Tak layak juga. Sebab apa tak layak? Kerana dia tidak memenuhi syarat yang kedua tadi, iaitu adamul mu'assib. Yang dimaksudkan dengan mu'assib di sini ialah saudara lelakinya. Saudara lelaki kepada bentun ialah ibin. Yang sama darjat dengannya, sama level dengan dia, iaitu ibin. Bila ada mu'assib, maka dia tidak akan dapat 1/2 fardu. Dia akan dapat apa kat sini? Dia akan dapat semua-semua ni akan dapat baki pusaka. Kalau tak ada waris fardu yang lain, mereka ini akan membolot semua harta pusaka itu. Habiskan semua-semua ni, 3 orang akan habiskan taksiban. Secara, maaf tuan-tuan, baki secara asabah. Taksiban, secara asabah. Yang perempuan ni dia dapat asabah bil ghair. Dengan yang lain. Dengan yang lain daripadanya, iaitu bersama-sama dengan ibin. Sebab itu dipanggil bil ghair, dengan yang lain, iaitu dengan ibin. Yang ibin ni pula dapat juga baki pusaka, tetapi tidak disebut asabah bil ghair. Sebab apa tidak disebut asabah bil ghair? Sebab ibin mendapat baki pusaka bukan bergantung dengan adanya bin. Kalau bentun tak ada, anak perempuan tak ada pun, ibin ni pasti akan dapat pusaka itu secara baki, asabah. Sebab itulah disebut sebagai al-asabatu bin nafsi. Mereka itu mendapat baki pusaka disebabkan diri mereka sendiri. Bukan kerana adanya anak perempuan baru mereka dapat asabah. Mereka tidak bergantung kepada siapa-siapa. Semata-mata kerana mereka ini hidup selepas kematian si mati, maka anak lelaki ataupun ibin ini mendapat baki pusaka secara asabah bin nafsi, dengan sebab diri dia sendiri, bukan dengan sebab wujudnya bentun. Adapun bentun ataupun anak perempuan dalam gambaran masalah ini, mereka mendapat baki pusaka bersama-sama dengan anak lelaki secara asabah bil ghaib, dengan sebab ataupun bersama-sama dengan anak lelaki. Seolah-olahnya anak lelaki menarik anak perempuan ini untuk menerima harta pusaka itu secara asabah,
dengan cara menghabiskan baki pusaka sekiranya ada waris fardu yang lain. Ya, kalau tidak ada waris fardu, maka mereka akan membolot menghabiskan harta pusaka ini sesama mereka. Dengan mana setiap anak lelaki ini akan mendapat bahagian 2 anak perempuan. Kalau ada RM500, anak lelaki ini akan dapat 200, 200, 100. Ini nama dia asabah, iaitu waris yang menerima harta pusaka secara baki. Ya. Habis kat situ. Baik. Selesai Kita pergi. Yang kedua tadi, anak perempuan menerima 1/2 dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, dia mestilah berseorangan, tidak ada anak perempuan yang lain. Syarat yang kedua, jangan ada bersama-sama dengannya anak lelaki. Kalau dua-dua syarat ini cukup, maka anak perempuan tersebut akan mendapat pusaka secara 1/2 fardu ataupun secara fardu. Baik, itu dah golongan. Jadi suami ada 1 syarat melayakkan untuk dapat 1/2, manakala anak perempuan ada 2 syarat, iaitu adamul musawi, tidak ada anak perempuan yang lain bersama dengan dia, dan adamul mu'assib, dan tidak ada anak lelaki bersama dengannya. Kerana kalau ada anak lelaki bersama dengannya, maka dia akan mendapat harta itu secara asabah bil ghair. Baik, kita pergi kepada golongan yang ketiga pula, golongan yang berhak untuk mendapat 1/2, iaitu bintul ibn, bintul ibn, cucu perempuan daripada anak lelaki. Wa in nazala abuha, dan ke bawah bapanya, iaitu bintu ibnil ibn ataupun bintu ibnil ibn. Wa in nazala abuha, dan ke bawah. Baik, di sini cucu perempuan kepada anak lelaki dan ke bawah itu layak ataupun berhak untuk menerima bahagian 1/2 secara fardu dengan 3 syarat. Ada 3 syarat. Syarat yang pertama, idza infaradat, kalaulah dia berseorangan sahaja, sama macam bintun dekat ke atas. Hanya ada seorang sahaja bintul ibn. Kalau ada 2 orang bintul ibn, dia tidak akan dapat 1/2. Si mati hanya meninggalkan seorang bintul ibn. Syarat yang kedua, wa khalad anil mu'assib, yakni adamul mu'assib, tidak ada mu'assib. Siapakah yang dimaksudkan dengan mu'assib kepada bintul ibn? Mu'assib bagi bintul ibn itu ialah ibnul ibn, iaitu saudara lelakinya. Saudara lelakinya iaitu ibnul ibn itu adalah mu'assib. Dia yang menyebabkan bintul ibn ini dapat asabah. Kalau ada ibnul ibn bersama dengan bintul ibn tidak akan dapat pusaka secara fardu 1/2. Maka dia akan mendapat secara asabah, asabatum bil ghair. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, adamul bin. Adamul bin, jangan ada anak perempuan. Kalau ada anak perempuan bersama dengan bintul ibn, maka anak bintul ibn itu tidak akan mendapat 1/2 secara fardu. Sebaliknya, dia akan mendapat harta pusaka itu sebanyak 1/6 sahaja, sebagai menyempurnakan bahagian maksima 2/3 untuk waris perempuan. Tak apa, saya cuba keluar sekejap kat sini. Saya beri contoh kat sini. Baik, kalau si mati itu meninggalkan bintul ibn kan? Bintul ibn, cucu perempuan daripada anak lelaki seorang je. Kemudian si mati itu meninggalkan bin, 2 orang je waris dia ni. Seorang bintul ibn, seorang bintun, anak perempuan. Maka dalam keadaan ini, bintul ibn layak untuk mendapat 1/2. Kerana ketiga-tiga syarat itu telah dipenuhi. Minta maaf. Dalam hal ini, bintul ibn tidak layak untuk menerima 1/2. Kerana apa? Kerana bintun di sini, kerana ada bintun.
Tadi syarat dia ada 3. Minta maaf saya pun tersilap kat sini. Syarat dia saya tulis dulu syarat dia lah. Syarat dia nak dapat 1/2 bintu ibn. Bintu ibn nak dapat 1/2. Dia ada 3 syarat. Syarat yang pertama, Adamul musawin. Ya, musawin, tidak ada bintu ibnin yang lain. Yang kedua, tiada muasib. Adamul muasib, tidak ada ibn bersama dengan dia. Tidak ada cucu lelaki daripada anak lelaki bersama dengan dia. Yang ketiga, Adam, tidak ada al-far'il waris. Tidak ada farak waris yang lebih tinggi daripadanya. Al-a'la minha. Tambah sikit Al-a'la minha. Seperti siapa? Seperti contohnya seperti ibn ataupun bin. Maaflah tulisan tak apa nak cantik. Ni syarat dia. Kalau cukup ketiga-tiga syarat ini barulah layak bintul ibn ini dapat 1/2. Cuba lihat dalam gambaran masalah ni kan. Si mati meninggalkan seorang cucu perempuan daripada anak lelaki bintul ibn dan seorang anak perempuan. Ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Adakah bintul ibn ini layak untuk dapat 1/2? Tidak. Kerana dekat sini ada farak waris. Nombor 3 dia tengok. Ada farak waris yang lebih tinggi daripadanya, ya, iaitu anak perempuan. Ya, anak perempuan kepada si mati. Ini mayit. Ni mayit. Jadi kat sini dia tak layak untuk dapat 1/2. Dia ada perbahasan lain, dia akan dapat 1/6. Yang layak di sini hanyalah bin. Bin ini saja akan layak dapat 1/2. Ingat tadi syarat yang melayakkan anak perempuan ataupun bin dapat 1/2. Ada berapa syarat tadi? Kita dah belajar? 2 syarat. 2 syarat. Dalam gambaran masalah ini, 2 syarat tadi dipenuhi oleh anak perempuan. Jadi bahagian 1/2 akan pergi kepada bintun anak perempuan. Baik, saya berikan lagi satu contoh gambaran masalah lain ni. Nak padam. Padam, pemadam saja. Baik, kalau si mati itu meninggalkan, bagi contoh ya. Si mati itu meninggalkan bintul ibn, ya. Dia tinggalkan bintul ibn, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian ada ibn. Ada ibn. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Baik, dalam gambaran masalah ini, adakah bintu ibn ni layak untuk dapat 1/2? Tengok syaratkan, cukup tak? Tak layak. Tak layak. Kerana yang kedua ni, syarat yang kedua ini tidak dipenuhi. Adamul mu'assib. Ya, sebab ibn ini adalah mu'assib bintul ibn. Maknanya mereka berdua ini, sekiranya si mati itu meninggalkan bintu ibn, seorang bintu ibn dan seorang ibn, iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki, maka kedua-dua ini akan mendapat baqi. Dapat apa dia? Baqi secara asabah. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dapat baqi taksiban secara asabah. Taksiban lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lelaki dapat 2, perempuan 1. Maknanya kalau ada 300,000 ringgit, maka anak lelaki ni akan dapat 200,000 ringgit, manakala anak perempuan akan dapat 100,000 ringgit. Macam tu. Dia tak dapat 1/2 fardu, dia akan dapat baki secara asabah. Kalau dia bersama dengan mu'assib dia, iaitu ibn. Ya? Saya bagi lagi contoh lain. Bagi contoh lain.
Baik, si mati meninggalkan zauj. Ia meninggalkan zauj, suami. Kemudian bintu ibn. Seoranglah bintu ibn. Baik, dalam gambaran masalah ni kita fokus dekat bintu ibn sekarang ni. Adakah bintu ibn ini layak untuk mendapat 1/2 dalam gambaran masalah ini? Layak. Layak. Kerana ketiga-tiga syarat ini dipenuhi. Tidak ada musawi dia, iaitu bentun. Dalam gambaran masalah ini tidak ada bintu ibn yang lain, minta maaf. Kemudian adamul mu'assib, tidak ada ibn. Adam farak waris a'la minha, tidak ada farak waris yang lebih tinggi daripada bintu ibn, iaitu ibn anak lelaki ataupun bentun anak perempuan kepada si mati. Maka dalam situasi ini bintu ibn layak untuk menerima 1/2 secara fardu. Nanti dulu belum belajar. Zauj nanti dulu belum belajar. Nanti kalau kita bagi semua-semua kan jadi pening. Ya? Habis. Selesai ya. Setakat ni faham ya dah buat apa ya. Tinggal lagi 7 minit. Saya rasa cukup sekadar itu. Kita hanya sampai kepada bintul ibn saja. Jadi sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, ya, kita belajar tentang waris-waris yang layak menerima bahagian fardu 1/2. Ada 5 orang waris yang layak menerima pusaka fardu 1/2. Iaitu, tengok kat sini. Iaitu suami, az-zauju, al-bintu anak perempuan dan bintul ibn wa inna zala abuha, dan juga al-ukhtus syaqiqah, iaitu saudara adik-beradik perempuan seibu sebapa. Al-ukhtus syaqiqah, al-ukhtu li'ab, iaitu saudara perempuan sebapa. Hanya 5 golongan ini sahaja yang layak menerima fardu 1/2. Itu pun jika kesemua mereka ini memenuhi segala syarat-syarat yang ada ini. Kalau salah satu daripada syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka bermakna mereka tidak layak untuk menerima bahagian 1/2. Saya kata cukuplah sekadar itu untuk hari ini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi 2 ni, iaitu al-ukhtus syaqiqah dan al-ukhtu li'ab. Apakah syarat-syarat yang melayakkan kedua-dua orang waris ini menerima bahagian 1/2. Saya rasa cukup sekadar itu. Ya, maka saya rasa saya bukakanlah kepada rakan-rakan yang ada dalam grup ni kalau nak dikongsikan apa-apa masalah lah. Setakat ni ada tak apa-apa persoalan? Ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya serahkan semula kepada Al-Fadil. Syekh Radi, Ustaz Radi. Ustaz nak tanya juga. Apa nama? Next class bila? Biasanya kalau ikut dalam cadangan kita, hari Ahad pukul 11 sampai pukul 12. Tapi minggu depan dengan minggu satu lagi mungkin kita tangguhkan dululah sebab ada rakan kita yang tak dapat nak ikut sebab dia menanda getah dan seumpamanya SPM. Jadi atas permintaan itu mungkinlah untuk 2 minggu yang akan datang ni kita tangguhkan dulu lah. Satu lagi Ustaz nak tanya. Tadi tertinggal sebenarnya untuk 1/2 bagi suami tu. Jadi syarat dia jika tiada farak waris bagi zaujah dia. Itu je ya? Suami dapat 1/2. Ya betul. Satu syarat saja. Tidak ada farak waris bagi si mati, iaitu isteri dia. Ya, ada yang baru nak masuk ni. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Maknanya 3 waris yang kita belajar hari ni yang dapat 1/2 iaitu suami. Syarat dia ada 1 saja. Kemudian anak perempuan. Anak perempuan syarat dia ada 2. Kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki syarat dia ada 3. Baik. Okay. Yang ingat betul, lepas tu buat praktis. InsyaAllah dapat tu. Kita belajar sikit-sikit pun tak apa. Yang penting kita faham dan buat latihan. Ya, ada soal lagi? Tak ada ya? Kalau tak ada saya serahkanlah semula kepada Al-Fadil Ustaz Radi lah. Tadi
Jazakallah khairan katsira. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Azmi bin Muhammad Yusof di atas penerangannya tadi. Jadi saya rangkumi untuk makluman kita, terdapat 5 ahli waris yang mendapat 1/2, iaitu yang pertama suami, yang kedua seorang anak perempuan, yang ketiga seorang cucu perempuan dari anak lelaki, yang keempat seorang saudari perempuan seibu sebapa, dan yang kelima seorang saudari perempuan sebapa. Jadi kalau kita lihat 5 orang ahli waris tersebut yang mendapat 1/2 ialah seorang lelaki dan 4 orang adalah perempuan. Dan untuk akhirnya kita untuk makluman, berkemungkinan besar selama 2 minggu kelas pengajian kita akan tangguhkan kerana ada di kalangan kita yang akan menanda peperiksaan SPM minggu ini, minggu depan dan minggu sekali lagi, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada 3 minggu daripada sekarang. Dan untuk akhirnya kita, sebelum kita tutup muzakarah pada pagi ini, kita akan baca surah Wal Asri dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr wa tawasaw bil subhanakallah. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.